Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa kita lagi sekali dalam topik teknologi genetik bab 13, 3 biologi. Kali ini kita bertemu dalam siri yang kedua, di mana dalam siri yang kedua kita masih lagi kekal dengan standard kandungan 13.1 kejuruteraan genetik dengan standard pembelajaran yang lain, iaitu 13.1.2 pula, menerangkan aplikasi kejuruteraan genetik dalam penghasilan organisma terubahsuai genetik (GMO) dan menerangkan aplikasi kejuruteraan genetik dalam penghasilan makanan terubahsuai genetik (GMF) dan dalam penghasilan insulin. GMO adalah genetically modified organism. GMF adalah genetically modified food. Kriteria kejayaan yang diharapkan adalah di akhir pembelajaran ini murid dapat menguraikan teknik asas kejuruteraan genetik, menerangkan aplikasi kejuruteraan genetik dalam penghasilan GMO, GMF dan insulin. Baiklah, kita lihat dulu teknik asas kejuruteraan genetik. Kita tahu bahawa kejuruteraan genetik adalah proses manipulasi gen untuk menghasilkan kombinasi gen yang baru. Okey, kita dah tahu bahawa kejuruteraan genetik ini dilakukan melalui teknik DNA recombinant. Melalui teknologi DNA recombinant. Teknik asas kejuruteraan genetik ini melibatkan 4 langkah utama yang kita akan terangkan satu persatu, di mana langkah pertama adalah langkah memotong DNA ataupun gen yang diperlukan. Gen yang diperlukan dipotong dengan menggunakan enzim pembantasan. Langkah kedua adalah langkah memasukkan DNA ataupun gen yang dipotong tadi ke dalam vektor, di mana gen dimasukkan ke dalam vektor menggunakan enzim ligase. Di sini vektor bertindak sebagai pembawa. Yang mana langkah yang ketiga, langkah memasukkan vektor iaitu pembawa ke dalam sel perumah. Vektor akan bereplikasi dalam sel perumah. Langkah yang keempat adalah penggandaan bilangan gen oleh sel perumah. Semasa sel perumah membahagi, salinan gen yang terdapat di dalam vektor salinan gen yang diperlukan yang terdapat di dalam vektor juga akan dihasilkan di dalam sel-sel baharu yang terhasil. Sel-sel tersebut dapat mensintesis protein baharu yang diperlukan. Jadi ini adalah teknik asas kejuruteraan genetik dalam menghasilkan organisma terubahsuai genetik atau organisma transgenik yang telah kita bincangkan maksudnya dalam siri 1. Okey, kali ini kita akan lihat bagaimana teknologi DNA recombinant itu dilakukan dengan mengaitkan teknik asas kejuruteraan genetik ini dengan penghasilan insulin, supaya kita lebih nampak bagaimana teknik asas kejuruteraan genetik ini dilakukan. Okay, kita lihat langkah pertama iaitu langkah memotong DNA ataupun gen yang diperlukan. Okay, dalam penghasilan insulin, gen yang diperlukan adalah gen penghasilan insulin. Jadi serpihan DNA manusia yang mengandungi gen insulin ini akan dipotong menggunakan enzim
pembatasan. Langkah kedua adalah memasukkan DNA ataupun gen yang diperlukan tadi ke dalam vektor. Dalam penghasilan insulin, vektor adalah plasmid. Plasmid yang dipotong menggunakan enzim pembatasan. Apa itu plasmid? Plasmid adalah merupakan DNA bulatan yang terdapat dalam bakteria. DNA yang berbentuk bulatan yang terdapat di dalam bakteria dipanggil plasmid, dan plasmid ini digunakan sebagai vektor untuk membawa gen insulin manusia tadi. Okey, untuk memasukkan gen insulin ke dalam plasmid, plasmid perlu dipotong dahulu menggunakan enzim pembatasan. Kemudian gen insulin dimasukkan ke dalam plasmid menggunakan enzim DNA linkase. Di sini plasmid bertindak sebagai vektor lah dalam langkah kedua. Okey, langkah ketiga, memasukkan vektor pula ke dalam sel. Okey, jadi dalam penghasilan insulin, vektor iaitu plasmid rekombinant dimasukkan ke dalam sel, iaitu ke dalam bakteria. Okey, plasmid itu dipanggil plasmid rekombinant kerana plasmid mengandungi DNA ataupun gen penghasilan insulin, menjadikan plasmid itu mempunyai kombinasi gen yang baru. Maka plasmid itu dipanggil plasmid rekombinant dan dimasukkan ke dalam bakteria, menyebabkan bakteria tersebut pula menjadi bakteria transgenik kerana bakteria tersebut mengandungi DNA rekombinant. Kita dah belajar organisma transgenik adalah organisma yang mempunyai DNA rekombinant. So, bila plasmid rekombinant yang mengandungi gen insulin manusia dimasukkan ke dalam bakteria, maka bakteria tersebut menjadi bakteria transgenik. So, bakteria transgenik ini adalah sel perumah dalam langkah yang ketiga. Okey. Seterusnya, langkah keempat adalah penggandaan bilangan gen oleh sel perumah. Jadi apabila bakteria transgenik ini membahagi dan menggandakan bilangan selnya, salinan gen insulin juga dihasilkan dalam sel-sel baharu yang terhasil. Jadi sel-sel bakteria tersebut juga dapat mensintesis insulin. Insulin diekstrak daripada sel-sel bakteria tersebut adalah insulin yang tulen. Jadi itulah bagaimana penghasilan insulin dengan menggunakan teknologi DNA rekombinant melibatkan bakteria transgenik. Baiklah, dengan penerangan tadi, cikgu harap kamu dapat gambaran jelas bagaimana aplikasi kejuruteraan genetik ini. Baik, pertama, kejuruteraan genetik adalah proses memanipulasi gen untuk menghasilkan kombinasi gen yang baru, iaitu DNA rekombinant. Okey, ini DNA rekombinant terhasil melalui teknologi DNA rekombinant yang melibatkan 4 langkah asas yang kita terangkan tadi. Dan DNA rekombinant dimasukkan ke dalam organisme, maka organisme tersebut menjadi organisme terubah suai genetik atau organisme transgenik yang digunakan dalam penghasilan insulin, dalam penghasilan makanan terubah suai genetik. Bergantunglah kepada gen apa yang dimasukkan ke dalam organisme tersebut. Gen apa yang terkandung dalam DNA rekombinant yang dimasukkan ke dalam organisme tersebut, yang menjadikan organisme tersebut organisme terubah suai genetik. Yang kita bincangkan di sini adalah dalam penghasilan insulin dan juga penghasilan organisme terubah suai genetik untuk penghasilan makanan.
Dan makanan tersebut yang terhasil daripada organisma terubah suai genetik adalah makanan terubah suai genetik. Baiklah, bagaimana agaknya penghasilan insulin pada zaman dahulu sebelum adanya kejuruteraan genetik ataupun sebelum adanya teknologi DNA rekombinan? Pada zaman dahulu, insulin diekstrak daripada bahan krias haiwan seperti lembu atau khinsir dan disuntik pada pesakit diabetes mellitus. Okey, jadi dengan adanya teknologi DNA rekombinan, maka kejuruteraan genetik ini membantu dalam penghasilan insulin di masa kini, di mana insulin manusia boleh dihasilkan oleh bakteria E. coli yang terubah suai genetik. Bakteria E. coli yang menjadi bakteria transgenik. Dan insulin yang dihasilkan ini adalah daripada bakteria transgenik adalah lebih murah, boleh dihasilkan dalam kuantiti yang banyak, dan insulin yang terhasil adalah tulin, sama secara kimia dengan insulin manusia, dan juga dapat mengatasi isu kebudayaan dan keagamaan. Baiklah, selain aplikasi kejuruteraan genetik dalam penghasilan insulin, kita akan lihat beberapa contoh makanan terubah suai genetik sebagai aplikasi kejuruteraan genetik juga. Seperti susu yang dihasilkan oleh lembu tidak mengandungi beta-lactoglobulin. Kerana beta-lactoglobulin adalah sejenis protein yang menyebabkan alergik kepada kanak-kanak, jadi gen penghasilan beta-lactoglobulin dibuang daripada urutan gen lembu tersebut, maka lembu tersebut dapat menghasilkan susu tanpa mengandungi susu yang tidak mengandungi beta-lactoglobulin. Yang kedua adalah kambing yang mana diubah suai genetik menjadi kambing yang boleh menghasilkan faktor pembekuan darah manusia yang boleh digunakan untuk merawat pesakit hemofilia. Dan seterusnya adalah jagung. Okey, jagung yang dimasukkan gen daripada bakteria Bacillus thuringiensis untuk meningkatkan kerintangan jagung terhadap serangan serangga. Okay, jadi ketiga-tiga organisma yang cikgu sebutkan tadi adalah organisma terubah suai genetik kerana telah dimasukkan DNA rekombinan ke dalam sel organisma tersebut. Contoh lain makanan terubah suai genetik yang terdapat dalam buku teks anda adalah seperti super salmon dan juga kentang yang boleh tumbuh di kawasan yang sejuk tanpa mengalami frost. Super salmon dan kentang tersebut juga dihasilkan melalui teknologi DNA rekombinan, mengaplikasikan kejuruteraan genetik. Dan sebenarnya banyak lagi contoh GMF yang ada di pasaran. Anda boleh membuat carian maklumat tentang pelbagai lagi GMF yang terdapat di pasaran. Baiklah, di hujung siri ini cikgu bekalkan kamu dengan tugasan, iaitu bahaskan kebaikan dan keburukan penghasilan GMF. Anda boleh menggunakan poin-poin yang cikgu bagi, yang cikgu susun secara rawak, yang tidak dikelaskan kepada kebaikan dan keburukan penghasilan GMF, tapi kamu perlu kelaskan sendiri dan kamu bahaskanlah menggunakan poin ataupun isi tersebut
tulis perbahasan. Ini dapat membantu kamu untuk menjawab soalan AC tentang kebaikan dan keburukan penghasilan GMF sekiranya diminta justifikasikan kebaikan dan keburukan penghasilan GMF. Okey, selain daripada isi-isi ataupun poin yang cikgu bagi di sini, kamu juga boleh menambah mana-mana isi yang kamu rasakan sesuai. Okey, itu adalah tugasan untuk siri ini. Sehingga berjumpa lagi pada siri yang ketiga yang akan membincangkan tentang bioteknologi. Sekian, terima kasih.